Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, maka orang yang tertinggal solatnya disebabkan tidur, terlupa, maka tak berdosa, tapi wajib dia qada semula, wajib. Daripada kembali kepada umpama yang demikian itu, dia taubat, dia segera qada. Adapun yang mensia-siakan dia, maka tiada jalan sekali-kali yang mensia-siakan solat. Tak kisah buat lebih kurang, rasa nak semayang-semayang, kalau dak, maka betapa lagi. Dan jikalau ada ia keluarkan semayang daripada waktunya yang lain daripada ketiduran, dosa yang amat besar. Keluarkan semayang dengan daripada waktunya yang lain daripada maksudnya apa? Bukan disebabkan tidur. Tidur tadi tak berdosa, kecil pun tak, dosa besar pun tak. Sebab apa? Sebab tertidur. Tapi tak saat yang kita dah buat contoh, seminit dua nak masuk waktu dia tidur, memang dia tempah dosa ketika itu. Dah Ustaz, saya tidur Ustaz pukul 11. Memang cadang kau boleh makin awal sikit nak buat tahajud. Makin Ustaz 8 dah. Habis dah waktu subuh, tak berdosa. Dah Ustaz saya sedih Ustaz, tak pernah jadi macam tu. Memanglah rasa sedih. Tapi jangan berduka sangat. Jangan sedih sangat. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala nak bagi kat kita dengan niat. Apatah lagi dia kata, nanti nak semayang kat surau, subuh, nak duduk soh depan. Tu semua tak berlaku, pahala dapat. Tapi dia qada kat rumah, dia kata cantik. Pahala dah dapat, tak payah nak qada. Qada kena qada. Walaupun sebab dia kata bukan salah aku. Tak ada dosa apa, aku bukan sengaja. Walau tidak sengaja, maka wajib dia qada. Yang sengaja, fikir sendirilah. Yang tak sengaja apa wajib qada, apatah lagi yang sengaja. Tapi ini apa? Ini yang kata tinggal dengan sengaja, ini qada ke tidak? Dia ada dua pendapat. Tapi yang tertidur, yang terlupa, saya tak jumpa lagi pendapat yang lain melainkan satu. Apa dia? Qada. Ia berdasar kepada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, ini kita lihat dalam Sahih Muslim yang bernombor 684. Sabda Nabi, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ay yusalliyaha idza zakaraha." Barang siapa yang lupa solat dia lupa. Pelik lupa tak pernah. Saya tak pernah lupa. Hang baguslah, hang tak pernah lupa. Tapi ada orang yang lupa. Sungguh. Lupa ni tak boleh nak kata apa, tapi peliklah sikit sampai boleh lupa. Kita yang tak pernah lupa ni, kita akan kata macam tu lah, pelik. Tapi benda lupa. Kau sedang tak? Apa dia? Sedang apa? Sedang ni. Kau tak pakai tudung. Jumpa kat market tu. Kau tak pakai. Ya Allah, aku tak pakai tudung. Jadi tak macam tu? Biasa tak? Yang tidak kau nak. Dia lupa pakai tudung. Ingat-ingat ikan sayur, kelak tu tu. Pergi market, tudung tak pakai. Tapi rasa boleh jadi. Tapi tak pernah jumpa lah lagi. Kau pernah jumpa bagi tahu. Tak pernah jumpa lah lagi. Boleh dulu lupa kepiah biasa. Kita orang lagi tak pakai pun tak apa kan. Tapi orang yang biasa duk pakai ni, dia tak boleh lupa. Sungguh, pasal apa? Pasal benda yang biasa. Benda yang biasa. Biasanya dia tak lupa lah. Macam lupa makan kan payahlah. Nak cari lupa makan. Kalau lupa semayang tu banyak lah. Lupa makan, lupa tidur kan. Lupa tidur. Hantar tidur. Ya Allah, lupa. Yang tu pun saya tak pernah jumpa lagi lah manusia yang lupa tidur. Lupa makan, lupa minum. Lupa sembang. Oh, janganlah. Jenis duk sembang dia tak pernah duk lupa. Baik. Jadi ini Nabi kata apa? Barang siapa yang lupa sembahyang ataupun tertidur,
maka hendaklah dihapuskan dosa itu. Salah-salah jugalah, salah-salah pasal apa tak semayang tu tadi. Tapi tak apa. Pasal apa? Pasal bukan dengan sengaja dia. Iaitu adalah ia dirikan solat sewaktu dia jaga ataupun dia teringat. Tadi lupa kan? Teringat. Tak semayang lagi. Habis waktu dia kena semayang, maksudnya qada. Itu dalil qada. Lagi satu, iaitu dalam riwayat Imam Al-Bazzar jilid 13 hadis yang ke-21, iaitu man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha. Barang siapa yang tertidur daripada solatnya ataupun dia lupa. Dia lupa ataupun dia tertidur. Lah. Habis dah waktu. Falyusalliha idza zakaraha, maka wajib dia solat ketika dia ingat ataupun dia terjaga daripada tidur. Wajib. Maka ulama hadis ni dua-dua ni sahih. Muslim sahih, Bazzar ni pun sahih. Jadi ulama kata sekiranya satu orang yang dia tak sengaja, dia terlupa, dia tertidur, maka wajib qada. Wajib segera ke? Baguslah kalau dia boleh segera. Kan? Makit-makit lah habis dah subuh, hari ni pula hari tak bekerja. Begitu. Eloklah dia segera. Kalau dia tangguh, bimbang sekali dia lupa yang tu pula. Dah lah lupa ataupun dia tertidur. Yang ni pula dia lupa pula nak qada balik. Ini masalah. Tapi kalau dia tangguh untuk apa? Untuk petang sikit ke, malam ke, lepas isyak nanti, maka tidak masalah. Sebab apa? Sebab dia tinggal sembahyang bukan sengaja. Beza dengan sengaja tinggal sembahyang. Bila dia tinggal sembahyang fardu dengan sengaja, maka ulama kata wajib dia segera. Selagi tidak dia buat macam tu, segala sunat dia tidak diterima. Sembahyang sunat dia. Subuh bang? Tak apa, mari buat dah. Mari buat dah. Perempuan dia tegur dah. Abang, kan nak habis waktu lah. Kalut lah. Mari aku awal lagi. Awal lagi. Tak dah masuk aku yang tu lagi tu. Tak masuk dia sembahyang dah. Tak kena abang, waktu tak masuk. Aku mangkit sebelum waktu masuk, tapi aku sembahyang awal waktu. Oh, macam tu abang sembahyang awal waktu. Ni bila nak buat? Dia kata tak payah, mari dah buat. Artinya, dia main-main, dia tinggalkan sembahyang dengan sengaja. Sehari, dia punya pulun buat sembahyang duha 8 rakaat. Allah tak terima. Tak terima sunat dia. Pasal apa? Pasal dia tinggal sembahyang fardu dengan sengaja. Itu beza dia. Orang yang tak sengaja dengan orang yang sengaja. Adapun orang yang ni semua ulama setuju. Apa dia? Yang terlupa, yang tertidur, qada, semua setuju. Pasal apa? Dalil jelas. Adapun yang sengaja. Yang sengaja. Nak kena qada tak? Dia sengaja. Jumhur ulama kata wajib qada. Wajib qada. Jumhur ulama di kalangan 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan banyak lagi ulama-ulama hadis, ulama fiqh sampai setuju bahawasanya tinggal dengan sengaja pun wajib qada. Ada setengah kata apatah lagi. Adapun pendapat Ibnu Hazmin, ni salah seorang ulama yang dia tak setuju dengan qada apabila tinggal sembahyang dengan sengaja. Ibnu Hazmin. Dia kata apa? Dia kata dia sendiri pilih dia tak mau sembahyang. Berapa nak qada? Kalaupun dia qada, qadanya tidak diterima Allah. Pasal apa? Sengaja dia tak mau. Itu pendapat dia. Tapi Imam Nawawi dan banyak lagi imam-imam mazhab kita ni, Imam Ibnu Hajar dan sebagainya menjawab balik. Pendapat Ibnu Hazmin sebenarnya tak betul. Tak tepat. Yang Ibnu Hazmin kata apa dia? Allah Ta'ala kata apa dia yang nak kena qada? Nabi kata apa dalam Quran? Nabi kata apa? Nasiya. Iaitu lupa. Lupa. Tertidur nama atau satu lagi nasiya lupa.
Yang ni bukan lupa. Ni bukan lupa. Yang ni sengaja. Bila sengaja, tak ada qada dah. Tanggung dosa lah. Tanggung dosa. Lah saya nak tutup salah saya tu macam mana? Tak ada tutup pasal hang sengaja. Tapi pendapat itu lemah. Kita boleh tengok dalam Majmu' Imam Nawawi jilid yang ketiga, halaman yang ke-71, telah ijma' para ulama' ni Imam Nawawi kata. Telah ijma' para ulama' bahawasanya siapa yang meninggalkan solat yang dengan sengaja, walaupun dengan sengaja sekalipun, wajib untuk dia qada. Wajib dia qada. Jadi ulama' kata sebenarnya lupa dalam Quran bukan bermaksud dia tak ingat. Bukan bermaksud tak ingat, yang kita faham bila lupa tu tak ingat lah. Bukan bermaksud itu saja. Rupanya bahasa Arab ni dia cukup banyak dia punya makna dia. Maka salah satu makna lupa dalam Quran yang kita bila baca nasiya, nasu, lupa, sebenarnya ada yang bermaksud lupa, ada yang bermaksud saja tinggal. Saja tinggal. Jadi apabila hadis-hadis yang kita jumpa, contoh dia macam man nasiya solatan, lupa dalam keadaan kita faham tak ingat, dan juga boleh memberi makna man nasiya solatan, iaitu orang yang sengaja tinggal sembahyang, maka hendaklah dia qada. Apa bukti dia? Bukti dia iaitu Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah ayat 67. Itu bukti dia. Yang kata lupa bukan bermaksud lupa dia tak ingat, tapi maksud lupa kat sini iaitu saja tinggal. Bukti dia ayat 67 surah At-Taubah. Firman Allah Ta'ala, nasullaha fanasiyahum. Bukan bermaksud mereka ni lupa Allah, Allah lupa ke mereka. Bukan maksud lupa. Mereka pilih untuk tak peduli kepada Allah. Mereka pilih untuk nak tinggal Allah. Maka nanti Allah Ta'ala pun tinggal mereka. Tak peduli ke mereka. Maka ulama' kata, cermat-cermat sikit kalau kita nak jatuhkan hukum. Macam Ibnu Hazmin ni, dalam isu ini, dia tidak cermat. Dia kata, nasiya, lupa, tak ingat. Sebenarnya, nasiya bukan bermaksud tak ingat. Tetapi di sini bermaksud sengaja tinggal. Maka orang yang sengaja tinggal pun kena qada tak? Kena qada. Kalau yang tak sengaja qada. Kalau kita fikir segi logik kan, yang tertidur, yang terlupa pun kena qada, apatah lagi dengan yang sengaja tinggal. Tapi ini jelaslah, yang sengaja tinggal pun kena qada disebabkan nasiya bermaksud tinggal, bukan bermaksud lupa atau yang kita faham tak ingat. Jadi ini pun isu di kalangan ustazah-ustazah kita ataupun ustaz-ustaz kita. Mereka pun duk sembang benda ni. Mai soalan ustazah atau ustaz, ni kalau satu orang dia saja dia tak mau semayang. Kalau ustaz-ustazah kita ni dia kurang cermat, tengok-tengok kat buku dia kata, dia tak tahu kata itu pendapat Ibnu Hazmin. Bagi orang yang sengaja tinggal, tak perlu qada, itu salah tu. Pendapat yang lemah tak boleh kita pakai, kita pakai pendapat yang kuat. Bahkan sepakat semua mazhab. Yang sengaja pun wajib dia qada. Lah ustaz, kalau macam tu ustaz, banyak tahun ustaz, dia nak qada macam mana ustaz? Kalau dulu-dulu masa saya muda-muda remaja, saya tak faham lagi. Lepas tu saya tak semayang ustaz. Padahal bila dah besar-besar ni, ngaji-ngaji sikit-sikit, nak kena tanggung sendiri, umur akhir balik. Mukallaf ketika itu umur 15. 15 ustaz. Saya start saya semayang ni 40 ustaz. Kawan-kawan, barulah Allah Ta'ala buka sikit pintu hati saya. Dulu ustaz, tu macam mana? Itu dianggap sebagai tinggal semayang dengan sengaja. Kan? Atau kita kata tak tahu, lupa ke tak ingat ke apa kan. Tapi dalam hukum dia dianggap sebagai orang yang tinggalkan kefarduan. Kena qada.
Banyak Ustaz. Banyak pun dia ada kaedah. Apa dia? Iaitu tersemat dekat hati kita. Azam sungguh-sungguh. Sedaya upaya kita nak qada bagi habis. Kan? Macam tu kena ada. Betul-betul. Bukan main-main ni. Tapi sekiranya kalau tak dan nak habis, memang tak dan lah dengan umur yang kita ada sekarang ini. Kan? Pasal kita pun tak tahu nak mati bila. Ustaz, kalau 40 Ustaz, tolak 15 berapa tu? Yang duduk kat situ Ustaz. Kan? Yang saya nak kena qada sehari berapa waktu? Sehari berapa waktu? Sampai ke ni pun start 40 ni Ustaz lah, saya bukan umur 40. Saya kata tu start saya mula semayang tu 40 lah, ni kat 50. Kan? Dalam tempoh 10 tahun ni pun ada yang dia tak semayang. Nak campur yang tu yang tak semayang langsung berapa tahun tu. Tak apa. Dengan syarat azam kat hati kita. Kan? Ya Allah, aku menyesal ya Allah, taubat ya Allah. Aku nak qada sampai habis. Azam tu Allah Ta'ala tahu. Tiba-tiba tak ada, setahun dua meninggal. Kan? Niat tu, niat. Seumpama orang yang berhutang, niat nak membayar. Betul-betul. Bukan nak kena kawan tu. Betul-betul dia nak bayar. Tapi tak ada. Dengan duit pun tak dapat lagi. Dapat sikit-sikit abang nak makan. Kan? Ataupun dia terlupa. Terlupa. Boleh jadi terlupa. Tapi mula masa dia berhutang dulu, betul-betul dia niat nak bayar. Betul. Maka orang yang tak bayar hutang itu, padahal dia semat sungguh-sungguh kat hati dia, dia nak bayar, nak bagi selesai, dia tak jumpa Allah Ta'ala sebagai seorang yang pencuri. Allah Ta'ala akan terima semua ibadat dan insya-Allah. Bagi yang saja tak mau nak membayar. Orang tu tak tahu. Ni hati dia. Dapat dia kata, aku cabut. Dapat aku tukar nombor. Dapat aku tak layan kawan ni. Allah tahu dah. Dia nak khianat. Dia jumpa Allah Ta'ala sebagai pencuri. Ibadat dia Allah Ta'ala tak terima. Supaya itulah orang yang sekarang ni dah sedar, dia nak qada bagi habis. InsyaAllah. Walaupun tak ada nak habis. Selagi boleh dia semayang lah. Jangan duk pakai niat tu, terus dia tak mau buat. Tak. Dia buat. Itu dah. Sungguh kalau ikut logiknya, mana dan. Nak perhabis, nak buat bila dengan sibuk dengan dulu. Anak tak berapa ada lagi. Lah anak dengan cucu. Mereka pula kahwin dah anak cucu kita. Sibuk dengan tempat kerja kita pula orang duk bagi jawatan 1-2. Tak apa. Dengan niat betul-betul nak qada tu. Tapi jangan duk merapu. Masa lapang qada. Masa lapang qada. Tak boleh buat duk sonok, duk melilau sana sini. Sembang pula dengan anak kat mana tempat makan baru. Tempat makan baru. Kat mana lagi ayah nak naik got duit pusin. Itu semua karut. Tak boleh berlaku benda tu apabila dia tekad untuk nak qada bagi habis segala solat-solat yang luput. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Maka sama ada orang yang tinggal solatnya dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kesimpulan dia apa kat situ? Wajib qada. Wajib qada. Dan tiada uzur. Tiada uzur membimbangkan dengan dunia. Maksud dia bila dia tekad nak mengqada solat dia yang luput, sama ada kita sebut tadi dengan sengaja dengan tidak sengaja tu tadi, maka hai-hai yang melalaikan dia tak boleh terlibat, dia tak boleh buat. Hai-hai yang melalaikan diri dia. Dan ataupun yang tidak memberi faedah, jangan dia buat. Daripada semayang melainkan kerana ketiduran atau lupa jua, maka hanyalah, apa maksud dia? Maksudnya kalau dia lupa, kalau dia tak sengaja, disebabkan dia lupa ataupun ketiduran, maka tidak berdosa, namun wajib dia mengqada akan solatnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi